Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebentar tadi saya ada menonton satu video daripada channel yang amat bagus. Saya berikan channel ini 10 bintang daripada 7 bintang. Daripada 7 bintang, saya bagi 10 bintang. Channel dia, nama dia Mariam Mukhtar. ADMRL/Jen. Itulah Mariam Mukhtar. Kamu boleh cari dalam YouTube. Ada video dia yang sangat-sangat saya tertarik dan saya nak ulas sedikit tentang video itu. Tajuk dia, PAS tahu arak, judi, barang haram dan baju menjolok mata. Tapi dia tahu kamu mentadbir rakyat negara. Inilah yang saya nak ulas sedikit. Pada video itu, Mariam Mukhtar itu berkata begini, PAS tidak boleh untuk menjadi kerajaan, PAS tidak boleh untuk menubuhkan kerajaan di peringkat Persekutuan Putrajaya. Kerana dia kata, PAS ni hanya tahu untuk mengharamkan arak. Hanya tahu untuk menghentikan kedai arak. Hanya tahu untuk mengharamkan bermacam-macam jenis arak. Termasuk arak yang ada nama manusia pun, yang itu pun jadi masalah, kata Mariam Mukhtar. Kemudian pun satu lagi, PAS juga menurut Mariam Mukhtar pun hanya tahu haramkan judi. Hanya tahu tutup kedai judi. Hanya tahu untuk tak benarkan berjudi. Haramkan babi dan anjing. Lepas itu hanya tahu berkata tentang pakaian-pakaian yang menjolok mata. Itu sahaja. Tetapi PAS tak boleh menjadi kerajaan pusat, menubuhkan kerajaan di Putrajaya, kerana mereka sibuk tentang itu saja. Kata Mariam Mukhtar, mereka hanya sibuk tentang bagaimana untuk haramkan arak, tutup kedai arak, tutup kedai judi, haramkan judi. Lepas itu bagaimana arak dijual, pakaian menjolok mata. Tetapi sampai bila barulah PAS ini mahu berbicara, mahu membincangkan perkara-perkara tentang rakyat. Contohnya, bila PAS mau mulakan perbincangan ataupun kenyataan-kenyataan berkenaan dengan gaji rakyat Malaysia. Bila mau kasih naik gaji orang-orang Malaysia? Bila mau sebut tentang gaji? Bila mau sebut tentang pengangguran di Malaysia? Sebab ini adalah kecekapan yang diperlukan untuk menjadi kerajaan di Putrajaya. Mungkin sebab ini PAS tak boleh jadi kerajaan di Putrajaya. Sebab mereka tak pernah cakap tentang kenaikan gaji, tentang pengangguran, bagaimana untuk meningkatkan perniagaan small medium enterprise, atau dalam bahasa mudah, perniagaan kecil dan sederhana. Bagaimana untuk membangunkan ekonomi di peringkat kampung, di peringkat desa, peringkat mukim, akhirnya peringkat daerah, di peringkat negeri, peringkat Malaysia dan juga dunia. Tapi kalau dari peringkat desa pun tak mampu nak sebut, janganlah cakap peringkat negara pula. Kalau desa pun belum lagi,
Lemak orang Kedah cakap lemak nak fikir tentang negara Malaysia pula. Tak boleh lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tahap-tahap pemikiran orang-orang parti ataupun ahli-ahli parlimen PAS ini pula kadang-kadang lucu. Salah satunya tahap jawapan mereka bila ditanya. Bila sama ada wartawan kah, sama ada rakan politik kah, sama ada pembangkang kah, kalau tanya soalan kepada mereka, tak ada jawapan lain melainkan takdir. Semuanya takdir, takdir, takdir. Apalagi Mariam Mukhtar pun cakap ni, yalah takdir tu kita percaya, kata Mariam Mukhtar. Tapi kenapa Tuhan bagi kita otak? Tuhan bagi otak kerana untuk berfikir katanya. Bukan semuanya tentang takdir, tapi perlu diusahakan. Jadi cara jawapan pun tak mengena kepada keinginan soalan. Orang tanya planning, takdir pula. Lagi satu. Kadang-kadang saya lihat PAS ini pun susah nak jadi pembangkang. Kadang-kadang tak reti nak jadi pembangkang. Kadang-kadang bila nak membangkang, semua nak dibangkang. Tapi yang nak dibangkang tak tahu pula fakta yang nak dibangkang itu. Tak apa-apa dibangkang, alih-alih bikin malu diri sendiri. Sebagai contoh, saya ambil contoh saja. Ahli Parlimen Ketereh yang sekarang ni. Ahli Parlimen Ketereh yang sekarang ni. Apabila dia menang saja jadi ahli parlimen, semangat nak jadi pembangkang. Akhirnya yang dia bangkang Lucu bin Ajaib. Lucu bin Ajaib. Dia bangkang kenapa? Bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim dilantik sebagai bos di dalam 7-Eleven. Aduh, lepas tu dia marah Anwar pula. Dia bangkang, dia marah Anwar. Yang peliknya, dia tak tahu kah 7-Eleven tu swasta, cik. 7-Eleven itu bukan GLC, bukan syarikat berkaitan kerajaan. Suka hatilah pemilik 7-Eleven nak lantik siapa yang kena mengena dengan Anwar Ibrahim itu apa pasal? Tak ada kena mengena. Yang ini betul-betul bikin malu. Kalau orang dunia, seluruh dunia tahu pembangkang jenis macam ini tak tahu apa, itu bikin malu betul. Kesian jugalah. Itulah tahap-tahapnya. Kadang-kadang segelintir kecil sikit lah kot. Sikit saja kot. Pembangkang daripada PAS ini. Kadang-kadang otak dia tak sampai tak boleh nak sampai di tahap pembangkang sebenar seperti mana ketika PKR, Pakatan Harapan, DAP, Amanah masih jadi pembangkang. Itu baru kualiti pembangkang yang bagus. Aku masih ingat lagi, saya masih ingat lagi waktu DAP jadi pembangkang. Hoi. Orang-orang yang membangkang, semua orang-orang dalam DAP yang membangkang itu bukan calang-calang, peguam-peguam, doktor-doktor, bisnesmen kaya raya, bijak-bijak. Cara membangkang pun orang-orang bijak punya pikiran. Sebab itu, kalau jadi pembangkang pun tak reti, macam mana nak jadi kerajaan? Yang itulah yang saya dapat lihat dalam video Mariam Mukhtar itu. Best lah, kamu boleh tengok. Saya bagi contoh yang lebih jelas. Kami di Sabah, kami tenang saja, hidup aman damai. Ada baru-baru ini si Fawaz, dia komplain tentang cara penjualan arak. Cara penjualan arak yaitu di depan apa dia bilang tu, di supermarket lah. Kami di Sabah okey, tidak ada masalah. Nak jual macam mana jual lah. Orang Islam tak pernah beli arak. Orang Islam tenang saja. Dia tak peduli. Kenapalah dia letak sebelah dia, kalau dia Islam dia tak beli. Jadi sebenarnya di Sabah kami hidup sederhana, toleransi, tenang saja. Lepas itu keluarga di Sabah ni kami semua bertoleransi. Ada keluarga yang
tinggal bila ada keramaian kah, hari family group, family day kah, boleh hidup sama-sama walaupun berlainan agama dalam satu rumah. Kalau yang Islam makan cara Islam lah, yang bukan Islam makan cara bukan Islam. Semuanya okey saja, tiada masalah. Jadi sebenarnya itu bukan tentang cara, tapi tentang bagaimana hidup seperti yang sepatutnya. Itu pendapat saya lah. Kalau kamu setuju, kamu boleh komen, saya setuju. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebab itu, bagus juga kalau pas terus jadi pembangkang dulu, belajar dulu jadi pembangkang. Bila semakin bijak, semakin pandai untuk membangkang, akhirnya boleh belajar bagaimana untuk jadi kerajaan peneraju negara Malaysia. Terus takut-takut nanti bila dah jadi kerajaan, nanti tak reti pula nak buat macam mana, nak planning macam mana, tak reti, susah juga. Jadi tujuan saya kata begini, supaya saya untuk menggalakkan PAS untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bertaraf Malaysia. Bukan bertaraf mukim saja, bukan bertaraf desa kampung saja. Kalau PAS ada impian untuk memerintah negara Malaysia di Putrajaya, PAS kena bertindak sesuatu. PAS kena lakukan sesuatu untuk melahirkan, mendidik pemimpin yang betul-betul boleh menjadi pemimpin negara Malaysia, yang mempunyai fikiran seperti pemimpin Malaysia, bukan hanya pikiran di kampung-kampung. Apapun, kita berharap negara Malaysia akan terus makmur, aman, damai. Saya doakan juga semoga PAS semakin menjadi pembangkang yang kuat, yang bijak, yang bagus. Dan kalau Tuhan izinkan, kita susah juga mau tolak. Kalau memang sudah Tuhan izinkan, biarlah PAS memerintah di Putrajaya, kalau Tuhan izinkan. Tapi dengan syarat, mereka mesti berubah menjadi pemimpin yang sebenar, yang mempunyai fikiran memimpin negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.